RTM terus unggul, yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Rabu 1 Disember 2021. Saya Fahil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Kita ikuti terlebih dahulu paparan utama malam ini. Tiada varian Omicron COVID-19 dikesan di negara ini. Import ayam sejuk beku dan henti ekspor ikan. Langkah penstabilan harga barang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah meminta rakyat terus istiqamah dan mengamalkan kawalan kendiri serta berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ingatan itu ekoran kegusaran baginda terhadap penularan varian baharu COVID-19 Omicron yang mula merebak ke seluruh dunia. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataannya menyebut Al-Sultan Abdullah turut menasihati rakyat supaya melengkapkan suntikan dos vaksin COVID-19 dan mendapatkan dos penggalak bagi melindungi kesihatan serta keselamatan diri ahli keluarga dan masyarakat. Baginda turut menyokong penuh tindakan tegas kerajaan mempertingkat langkah pencegahan dan kawalan sempadan. Setakat ini, tiada varian Omicron COVID-19 dikesan di Malaysia melalui kajian penjujukan genom. Bagaimanapun, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, sebanyak 3,885 sampel dikenal pasti sebagai varian jenis Delta sehingga semalam. Berikutan kebimbangan terhadap varian Omicron yang dikategorikan bahaya, perancangan mewujudkan perjalanan lengkap vaksin VTL dengan negara yang dikenal pasti terdapat kes penularan varian tersebut ditangguh. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, penangguhan itu dibuat sehingga gambaran lebih jelas berhubung varian berkenaan di peringkat global diperoleh. Saya juga ingin memaklumkan bahawa bagi pengembara yang menyertai VTL Malaysia dan Singapura, mereka dikendaki untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh selepas ketibaan dan melaporkan keputusan di dalam MySejahtera. Bagi pengembara yang menyertai VTL sama ada udara ataupun darat dari Singapura, dikendaki untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh selepas ketibaan dan dilaporkan dalam MySejahtera. Khairi memaklumkan perkara itu dalam sidang media khas yang diadakan di Putrajaya. KKM akan menyediakan senarai negara yang melaporkan kes varian Omicron untuk edaran harian. Pelancong dari negara berkenaan juga tidak dibenar menyertai program gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi. Begitu juga pelancong yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara terlibat dalam tempoh 14 hari. Selain itu, Khairi turut mengumumkan penggunaan sistem pagar automatik Jabatan Imigresen Malaysia JIM turut dihentikan sementara bagi mengekang penularan varian baharu Omicron. Tindakan itu bagi membolehkan pegawai imigresen menyoal pengembara mengenai sejarah pengembaraan mereka. Kalau kita guna autogate, kita tak tahu sama ada mereka telah mengunjungi negara yang berada di dalam senarai negara berisiko tinggi atau tidak. Arahan ini berkuat kuasa serta-merta.
Penerbangan yang membawa penumpang dari negara yang melaporkan penularan VOC Omicron atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron yang disenaraikan hanya dibenarkan masuk ke Malaysia melalui KLIA sahaja. Sehingga kini sebanyak 8 negara tersenarai dalam sekatan perjalanan melalui penerbangan terus atau transit di Malaysia. Terbaru, Malawi tersenarai selepas Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Dalam sidang media sama, ketika diminta mengulas kemungkinan penutupan sidang parlimen yang sedang berlangsung, Khairi memaklumkan tiada keperluan berbuat demikian walaupun terdapat kes positif COVID-19 dilaporkan dalam kalangan warga parlimen. Ini kerana Kementerian Kesihatan mempunyai kerangka dan pengalaman untuk menangani wabak itu. Langkah-langkah seperti menutup parlimen dan sebagainya menjadi langkah yang terakhir. Kalau sekiranya kita dapat buat ujian dengan kerap, sebagai contoh di parlimen kita buat setiap 2 hari, kita dapat kesan kes dengan cepat, kita dapat asingkan mereka daripada yang lain yang berada di parlimen, maka tiada keperluan untuk kita disrupt ataupun kita menutup perjalanan parlimen. Sebab ini pengalaman daripada dulu. So kita dah ada pengalaman, kita dah ada kerangka, kita dah ada national testing strategy, kita dah ada vaksinasi dan kita dah ada strategi trace untuk kita asingkan mereka. Jadi dengan semua strategi ini kita harap bahawa bila berlaku penularan kes, kita tidak perlu untuk melaksanakan tindakan yang terlalu drastik. Pengimportan ayam sejuk beku dan menghentikan ekspor ikan. 2 tindakan itu akan dilakukan sebagai langkah segera menstabilkan harga barangan keperluan berkenaan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, selain memastikan harga barang basah tidak melambung ke paras lebih tinggi, langkah itu juga bakal memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna. Maknanya yang saya maklumkan, pengguna mesti ada pilihan. Ya, ikan semakin naik harga kerana musim tengkujuh sudah pun bermula. Ya, itu perkara biasa. Tetapi kita boleh melambatkan ikan dengan ikan sejuk beku yang boleh dilakukan oleh LKI, oleh Nikmat. Mereka ada program ikan sejuk beku, ya, Q-Fish, yang daripada zaman saya lagi selaku Menteri Pertanian, kita buat sejuk beku untuk kita keluarkan suatu musim tertujuh. Ini musim tertujuh dan kita juga mengekspor ikan. Ya. Saya minta Datuk Ronald tengok kalau boleh kita hentikan ekspor ikan ke luar negara kerana yang pentingnya adalah rakyat kita. Perdana Menteri mengadakan tinjauan harga barang di My Farm Outlet Kasih Putrajaya. Bagi stok ayam sejuk beku, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengimport antara 200 hingga 300 kontena dan dijangka diterima minggu depan. Perdana Menteri turut memaklumkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna digesa mempergiat pemantauan harga barangan. Ini bagi memastikan tiada aktiviti manipulasi daripada pihak peniaga atau pemborong. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri menyarankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melaksanakan program jualan murah yang turut melibatkan barangan basah dan kering. Langkah ini dapat membantu pengguna yang terkesan dengan kenaikan harga barangan. Dan saya lihat di Pama punya Pasar Tani Pama Outlet ni, harganya lebih murah jika dibandingkan daripada luar. Itu saya difahamkan, ya, 50% lebih murah daripada. Jadi Pasar Tani juga saya lihat perlu dilihat, perlu dipantau dari segi harga di Pasar Tani kerana tujuan kita mewujudkan Pasar Tani adalah untuk mengurangkan harga. Kerana Pasar Tani tidak sepatutnya berlaku banyak rantaian
yang boleh dimanipulasi oleh orang tengah, kerana tujuan pasar tani diwujudkan supaya daripada farm direct kepada pasar tani. Daripada farm. Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri menyifatkan Kompleks Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC di Sepang mampu meningkatkan tahap kecekapan perkhidmatan trafik udara negara setanding negara-negara maju. Ini juga secara tidak langsung mampu mempertingkat keupayaan dan kesiapsiagaan negara menghadapi cabaran dihadapi industri penerbangan. Bertambahan jumlah pergerakan pesawat dan kapasiti ruang udara melalui projek KLATCC dijangka memberikan impak positif kepada sektor penerbangan awam. Pengoperasian KLATCC KLIA ini adalah tepat pada masanya, iaitu ketika negara sedang mengambil tindakan untuk memulihkan ekonomi negara. Besarlah harapan saya agar pembukaan sempadan negara kelak akan merancakkan lagi sektor penerbangan awam yang secara langsung akan memberikan kesan positif hasil limpahan kepada ekonomi negara. 3. Industri penerbangan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dijangka akan kembali pulih menjelang tahun 2025. Pembangunan kompleks itu dimulakan pada 18 Januari 2016 dengan peruntukan lebih 650.3 juta ringgit. Bangunan berbentuk seperti WAU itu turut menempatkan pusat mencari dan menyelamat negara dan pusat koordinasi pengurusan ruang udara bersama. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan KLATCC dilengkapi teknologi canggih yang mampu memendekkan laluan penerbangan. Ini sekaligus akan memberikan penjimatan bahan api dengan anggaran kos sehingga RM1 bilion setahun. Teknologi ini juga mampu memastikan perjalanan pesawat lancar dan tidak perlu lagi berlega di ruang udara sebelum mendarat. Dari segi pengurusan ruang udara dan juga dari segi pendaratan, yang mana efisiensinya dulu setakat 78 atau 84 paling maksimum, sekarang menjadi 108 menggunakan 3 runway sekali serentak. Dulu kita tengok kapal terbang ni dia, kalau pendaratan masa dia efisiensi tu dia kena buat hovering di atas, jadi dia kena bakar pada api. Jadi dengan adanya kapasiti tambahan 3 serentak pada pendaratan 108 dalam 1 jam, ini memang menjimatkanlah pembakaran bahan api. 3 Disember diisytihar sebagai Hari Batik Malaysia. Usaha ini bagi mengangkat seni lukisan batik sebagai seni halus warisan negara yang melambangkan identiti keluarga Malaysia. Kita ikuti ucapan pengisytiharan rasmi Hari Batik Malaysia oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah perkenannya dapat kita bersama-sama bagi pengisytiharan Hari Batik Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEX di atas usaha jitu dalam merealisasikan hari yang bersejarah ini. Saya merasa amat gembira menyaksikan usaha MOTEX melalui kraf tangan Malaysia dalam membangunkan industri kraf batik negara agar terus mampan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran ekonomi global. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 November 2021 yang lalu bersetuju untuk memasyhurkan satu tarikh dalam bulan Disember sebagai Hari Batik Malaysia. Pemilihan tarikh tersebut adalah sebagai penghargaan atas segala sokongan dan usaha
yang telah disumbangkan oleh Allahyarhamah Tun Datin Paduka Seri Endun Mahmud, iaitu isteri kepada mantan Perdana Menteri yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pada 3 Disember 2003, Allahyarhamah telah memulakan sebuah gerakan Malaysian Batik Crafted for the World untuk membawa batik tempatan ke arena antarabangsa. Harapan kerajaan pada Hari Batik Malaysia, seluruh rakyat Malaysia, termasuk pihak swasta dan masyarakat, digalakkan untuk memakai pakaian batik Malaysia. Usaha ini bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia di mana semua rakyat Malaysia berbilang kaum bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan keindahan melalui pemakaian batik tempatan. Saya percaya pengisytiharan Hari Batik Malaysia akan dapat menjadi pemangkin kepada pemerkasaan industri kraf batik tempatan dan rantaian pengeluaran industri batik negara. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Kraf Tangan Malaysia atas pemasyuran ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Sebagai menyokong usaha ini, kerajaan telah menetapkan Hari Khamis sebagai Hari Pemakaian Batik Malaysia untuk semua penjawat awam dan seluruh keluarga Malaysia termasuk di Parlimen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pertahanan negara perlukan transformasi segera. Butiran mengenainya seketika nanti. Bila kita makan sayur organik ni, pastinya kita dapat makan sayur yang segar, berkhasiat. Masih bersama berita perdana. Tugas dan tanggungjawab pasukan pertahanan negara semakin kompleks. Selain kesiapsiagaan anggota, keupayaan aset pertahanan turut perlu diperkasa dalam mendepani ketidaktentuan persekitaran keselamatan yang semakin mencabar. Menyedari hakikat itu, Kementerian Berkaitan telah menetapkan beberapa langkah transformasi yang perlu segera dilaksana dalam tempoh 100 hari pentadbiran Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Laporan Farhana Azwani Ismail dan Suhail Muhammad Nur. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 teras utama meliputi memperluaskan 11 pos kawalan pasukan gerakan AM PGA. Kini pos kawalan PGA juga berperanan sebagai balai polis bagi memudahkan masyarakat khususnya di pedalaman membuat sebarang aduan. Seterusnya membangunkan sistem pengesahan data integrasi kematian SPDIM untuk mempercepat proses pengesahan kematian. Bagi memudahkan proses mendapatkan visa pelawat pula, inisiatif visa elektronik ataupun e-visa kini diberikan kepada 35 buah negara berbanding 10 negara sebelum ini. Langkah itu bakal menarik kehadiran pelawat asing, seterusnya merancakkan kembali ekonomi negara. Saya fikir bahawa untuk KPI ini dalam 100 hari bukan mesti 100%. 100 hari is day, ialah tarikh. Dia punya period dia. Tetapi berapa jumlah pencapaian itu? Seperti mana saya katakan tadi, kalau dia mencapai 80%, alhamdulillah, dah bagus.
Kalau tidak pun 70% saya been accepted. Boleh diterima bagi saya. Itu yang sepatutnya dipikirkan oleh semua orang bahawa pencapaian perlu didapat, tetapi kita kena mengambil kira persoalan-persoalan pentimbangan dari segi apakah rintangan yang dihadapi dan sebagainya. Ini pula fokus Kementerian Pertahanan. Pertama, menubuhkan pasukan petugas khas baharu bertujuan mengkoordinasi pihak kementerian dalam memenuhi agenda nasional terutama berkaitan COVID-19. Kedua, menambah baik pelaksanaan setiap inisiatif mengambil kira perkembangan pelan pemulihan negara, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pasukan petugas khas Lembah Klang dan ketetapan Majlis Keselamatan Negara. Turut menjadi tumpuan diplomasi ketenteraan dan keselamatan antarabangsa, khususnya dalam usaha memerangi pengganas. Tidak ketinggalan, komitmen berterusan memastikan kebajikan warga kementerian dan keluarga mereka sentiasa terpelihara. Kita mengharapkan dua kementerian ini tadi, satu yang menjaga keselamatan kita dari segi ancaman daripada luar dan kemudian satu lagi daripada dalam itu tadi dapat mendapat sesuatu perancangan strategi yang barulah dalam meningkatkan kerja-kerja mereka supaya kita merasa selamat. Tak kira bila masa kita keluar rumah, bila mana kita pergi ke mana-mana tempat di negara kita merasakan selamat. Prestasi kedua kementerian ini akan dinilai berdasarkan 3 elemen utama. Ia meliputi pencapaian kementerian, penilaian kepimpinan dan penilaian persepsi awam. Laporan Farhana Azwan Ismail dan Suhail Muhammad Nur untuk Berita RTM. Bagi memastikan pengurusan sisa pepejal di tapak pembinaan dilaksana dengan lebih baik dan bersistematik, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp menjalin kerjasama dengan Putrajaya Holdings Sdn Bhd PJH. Ia bertujuan menjalin hubungan strategik melalui kajian penyelidikan, pembangunan dan inovasi selain mempromosi dan meningkatkan penggunaan sistem pengurusan sisa pepejal pembinaan di bawah projek selian PJH. Melalui memorandum persefahaman MOU yang dimeterai, kedua-dua pihak dapat berkongsi data dan maklumat melalui Construction Waste Management System yang digunakan untuk pelaporan data sisa pepejal di tapak pembinaan. Selain itu, program dan kempen berkenaan sisa pepejal dapat dilaksanakan terutama berkaitan amalan terbaik di tapak pembinaan. Kontraktor pembinaan digalakkan untuk mengamalkan aktiviti pengurangan sisa mengikut keutamaan. Ketika ini, kadar kita semula sisa pembinaan ialah sebanyak 10.49% dan berpotensi dijadikan sumber baharu yang boleh digunakan semula. Atas tanggungjawab yang besar yang dimainkan oleh SW Corp, setelah kita Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan ingin melihat berbagai-bagai pendekatan yang boleh kita cari bagi memastikan pengurusan sisa-sisa di mana-mana pun, sama di tapak pembinaan ataupun di pasakan perumahan dapat diurus dengan baik, kerana hanya itu secara saja yang dapat kita pastikan bahawa kebersihan dapat kita jaga. Majlis menandatangani MOU disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Ismail Mokhtar dan Ketua Pegawai Eksekutif PJH Datuk Hashimah Hashim. Ia disaksikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, Pengerusi PJH Datuk Kamil Khalid Arif, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Persekitaran Mampan KPKT Kamaruzzaman Umar dan Pengerusi SW Corp Datuk Rizalman Mokhtar. Hubungan strategi ini diharap menjadi pemangkin kepada sebarang bentuk kerjasama baharu yang melibatkan pelbagai pihak dalam sektor berkaitan. Ini juga akan menjadi contoh terbaik dalam pengurusan sisa pepejal pembinaan. Inisiatif dijalankan SW Corp ini menekankan kepentingan untuk semua pihak berganding bahu dalam usaha memelihara alam sekitar dan tidak hanya bergantung kepada kerajaan.
Keperluan untuk membangunkan vaksin baharu atau mengekalkan vaksin sedia ada bagi mengekang penularan varian Omicron hanya akan diketahui sebaik kajian mengenainya selesai dijalankan. Pengarah urusan kumpulan Pharma Niaga Berhad, Datuk Zulkarnain Mat Yusof memaklumkan ketika ini Sinovac Biotech Limited sedang memantau rapat dan menjalankan kajian klinikal terperinci terhadap varian berkenaan. Jelasnya, Pharma Niaga yang merupakan pemegang pendaftaran produk eksklusif dan pengedar tunggal vaksin COVID-19 Sinovac di Malaysia sentiasa berkomunikasi dengan para saintis syarikat berkenaan bagi mendapatkan perkembangan terkini varian Omicron. As far as we understand from the scientists of Sinovac, that they still maintain the vaccine they are doing now, they are pursuing now, because kill vaccine is the best vaccine at the moment to protect for the whole variant that come currently either Beta, Delta or Gamma. So with the Omicron variant, we do not know yet until the study is coming. Buat masa ini, Pharma Niaga akan memberikan tumpuan kepada bekalan dos penggalak selain memenuhi permintaan pasaran ekspor vaksin Sinovac secara fill and finish. Bila bercakap pada taklimat prestasi keuangan syarikat bagi suku ketiga tahun ini secara maya. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 8 Disember. Usahawan digalak menggunakan platform e-dagang yang diselia Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK bagi meringankan kos yang ditanggung mereka. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya akan menggabungkan ke semua aplikasi e-dagang tersebut yang bakal dikenali sebagai My Mall. Sehingga kini terdapat 3 platform utama e-dagang di bawah MEDAK iaitu Warungku, Orderlah dan PYBLI. Kita akan selaraskan app ini. Kita akan selaraskan supaya kita dapat memaklumkan kepada rakyat. Kerana daripada pengalaman kita tengok, apabila app ni macam ialah Lazada ke Shopee ke, dia punya problem ialah marketing. Bagaimana rakyat mana tahu? Macam tadi saya cakap Warungku, Orderlah, pergi beli. Ini dah ada tetapi tidak popular. Caj perkhidmatan yang akan dikenakan hanya pada kadar 20% sahaja. Prapelancaran aplikasi My Mall dijangka diadakan bulan hadapan. Mengulas mengenai pencapaian 100 hari yang ditetapkan kerajaan, beliau berkata MEDAK telah berjaya mencapai sasaran untuk 3 kategori yang ditetapkan. InsyaAllah, 3 kategori ini kita akan gunakan juga for long term. Yang terjejas, yang belum lagi berniaga dan digitalisasi. Ini 3 ni. Beliau menghadiri Majlis Apresiasi MEDAK 2021 di Ibu Negara. Pembangunan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, robotik dan percetakan 3 dimensi diyakini mampu menyokong usaha pemulihan COVID-19. Ke arah itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI kini mempergiat aktiviti penyelidikan dan pembangunan, menyokong teknologi ekosistem dan transformasi digital. These are all centralized under the Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation, or better known as MARANTI. This is where technology seekers and innovators are given the opportunity to connect. MOSTI has also launched the National Technology and Innovation Sandbox, NTIS, which allow researchers, innovators and entrepreneurs to test their product and services to qualify for grants for the purpose of commercialization. Beliau berucap pada sesi webinar The Importance of Malaysia's Digital Economic Development Post-COVID-19 secara maya.
Ya, hari ini tiba-tiba ramai pula yang mengaku warga kota. Tak tahulah, mungkin sebab nak cuti agaknya. Baik, kita teruskan dengan laporan sukan bersama rakan penyampai Syairul. Syairul. KL City FC tamat kemarau 32 tahun. Badminton Jelajah Dunia Akhir 2021 buka tirai. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Saudara, Piala Malaysia 2021. Taktikal yang menjadi menyaksikan Kuala Lumpur City FC mampu menjulang trofi Piala Malaysia 2021. Pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam, strategi pengendalinya Boyan Hodak nyata lebih efektif untuk menjinakkan juara bertahan Johor Darul Takdim JDT FC dengan kemenangan 2-0. Taktikal bertahan di separuh masa pertama selain melakukan serangan balas pantas pada babak kedua, jelas berjaya menghadiahkan 2 gol buat The City Boys. Peluang terbaik JDT hanya muncul pada minit ke-8 hasil percubaan Bergson da Silva namun terkena tiang. Before the game we have planned to basically we said if we manage to keep first 30 minutes draw that we will win the game. So this one I said in half time we were more and more confident because you cannot play 90 minutes high tempo especially when you have so many matches in this year. Dua jaringan masing-masing daripada Zafri Yahya dan Kapten Paulo Josue di babak kedua membantu KL City melakar sejarah sebagai juara pada ulang tahun ke-100 kejohanan berprestij itu selain meraih tiket kesaingan Piala AFC musim depan. Lebih manis, Zafri turut dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Namun pujian juga harus diberikan kepada penjaga gol Kevin Ray Mendoza yang banyak menafikan percubaan berbahaya Harimau Selatan. Kejayaan ini turut menamatkan kemarau 32 tahun Kuala Lumpur dalam Piala Malaysia selepas kali terakhir menjulangnya pada tahun 1989. Ia juga merupakan trofi keempat Kuala Lumpur dan yang pertama buat mereka selepas diswastakan sebagai kelab KL City FC. Cukup menyeksakan. Sementara itu, pemain terbaik final Piala Malaysia 2021 Zafri Yahya menyifatkan kejayaan menjulang trofi berprestij berkenaan sebagai pencapaian tertinggi dalam kariernya setakat ini. Pemain berusia 27 tahun itu turut gembira kerana jaringannya pada minit ke-66 berjaya menyuntik semangat rakan sepasukan untuk terus berjuang sepanjang perlawanan. Jadi mungkin saya ada terlepas dua peluang tapi akhirnya saya dapat satu peluang yang betul-betul saya tak lepaskan lah. Jadi gol yang pertama tu sangat memberi semangat pada pasukan lah. Dan kami datang untuk final ni kami bukan pasukan pilihan tapi kami cuba fokus 90 minit lah untuk kita tidak kalah dengan pasukan Johor. Kapten pasukan Paulo Josue kemudian melebarkan kedudukan pada minit ke-74 sekaligus melengkapkan malam gemilang mereka. Kali terakhir Kuala Lumpur bergelar juara Piala Malaysia adalah pada tahun 1989 selain turut memenanginya pada edisi 1987 dan 1988. Sementara itu, bagi Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora, kekalahan itu sememangnya sukar diterima selepas pasukannya turun dengan sasaran untuk mempertahankan kejuaraan diraih pada 2019. Namun beliau mempertahankan taktikal yang digunakannya selain memuji sikap pemain Harimau Selatan yang tidak menyerah kalah dan tetap berusaha mencari gol hingga ke penghujung perlawanan. Well, it's hard to swallow. Of course, we are not satisfied with the result. We came to win. We came to be champions of the Malaysian Cup. But we came up short. We couldn't find the road. We couldn't find the right spaces.
to develop our game. But they did a good job. Kuala Lumpur did a good job. They hold back, they sit back. They were not pressing, they were waiting in the pitch, trying to close the gaps, close the spaces, and they did it well, especially in the first half. Selain 2019, JDT pernah merangkul kejuaraan Piala Malaysia pada 2017. Dalam pada itu, kekalahan JDT turut dirasai dan dikongsi bersama oleh para penyokongnya di Johor Bahru. Bagi yang tidak turun ke Stadium Nasional Bukit Jalil, mereka hanya menyaksikan perlawanan final tersebut menerusi skrin besar di Pangsapuri Datuk Hajah Hasnah. Penganjur program, Hairi Mat Shah berkata, aktiviti tersebut dilihat mampu merapatkan ukhuwah dalam kalangan penduduk dan komuniti setempat. Kita lihat bola sepak ini menyatukan penduduk-penduduk, menyatukan ukhuwah di antara satu sama lain. WMA pelbagai bangsa hari ini yang turun, yang hadir untuk memeriahkan ataupun melihat sendiri detik-detik perlawanan akhir. Walaupun JDT tewas, tapi kita pun menyaksikan satu sport lah, satu sukan yang bermakna ini. Bola ini bulat, jadi nasib lah kita tak dapat jadi johan. Tapi game JDT pegang possession, tapi ternyata I think KL City punya counter attack memang lebih efektif. 2 gol daripada 2 peluang. So tahniah kepada KL City, tahniah kepada warga KL. Selain itu, turut diadakan acara cabutan bertuah khusus kepada pengunjung yang datang menyaksikan perlawanan berkenaan. Saudara, ini berita gembira buat warga wilayah Persekutuan. Susulan kejayaan KL City FC menjuarai Piala Malaysia 2021, hari Jumaat ini 3 Disember diisytiharkan sebagai hari kelepasan am tambahan buat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Perkara tersebut diumum Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim. Pengisytiharan ini, hari kelepasan ini ataupun pengisytiharan hari kelepasan am tambahan ini dibuat selaras dengan subsection 9/2 Akta Hari Kelepasan Am 1951 Akta 369 bagi wilayah Persekutuan. Beliau berkata demikian kepada media di Ibu Negara. Kontrak 3 pemain import bersama pasukan Kedah Darul Aman KDA FC tidak disambung bagi menghadapi saingan Liga Malaysia dan Piala AFC musim 2022. Pemain terbabit ialah perancang tengah dari Lebanon Rabih Ataya serta 2 tonggak pertahanan iaitu Renandal Silva Alves dari Brazil dan Anumantan Mohan Kumar dari Singapura. Pengumuman tersebut dibuat KDA FC dalam satu kenyataan menerusi laman Facebooknya hari ini. Walaupun tempoh kontrak hanya berusia setahun, Rabih Ataya dan Anumantan antara watak penting yang membantu KDA FC muncul naib juara Liga Super musim ini dan seterusnya mengesahkan satu slot Piala AFC 2022. Manakala Renan Alves akan terus dikenang sebagai watak penting bukan hanya di barisan bertahanan namun turut membantu skuad hijau kuning mengucup kejuaraan Piala FA pada musim 2019. KDA FC merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada ketiga-tiga pemain tersebut sepanjang mewakili skuad Kedah. Liga M3 tetap akan dilangsungkan tahun hadapan walaupun tidak cukup 20 pasukan seperti yang disasarkan. Demikian dinyatakan pengerusi Liga Bola Sepak Amatur AFL, Datuk Wira Yusof Mahadi. Jelas beliau, pada awalnya FAM menyasarkan 20 pasukan namun sehingga kini hanya 15 yang layak. Manakala beberapa pasukan terpaksa ditolak kerana dokumentasi yang tidak lengkap. Mencukupkan 20 tu dengan pasukan-pasukan barulah. Itu pun selepas kita buat, maknanya bulan 12 ni akan ada tempoh penilaian kepada pasukan-pasukan lain. Kalau kita lihat pasukan-pasukan yang lama ini tak dapat meneruskan. Ataupun optionnya kalau pasukan baru yang hantar pun tak layak, kita main berapa yang ada saja.
Liga M3 akan bermula pada bulan Februari tahun hadapan dan berakhir pada bulan September selepas ditangguhkan selama 2 tahun akibat COVID-19. Beliau berkata demikian kepada media di Wisma FM di Kelana Jaya. Badminton Jelajah Dunia Akhir BWF 2021, jaguh perseorangan lelaki negara Lee Zijia memulakan saingan kumpulan B dengan langkah kanan selepas membenam pemain Thailand Kunlavut Vititsan. Zijia yang turun mengetuai kem badminton negara memberi perkabaran gembira di Mangupura apabila tidak berdepan masalah untuk mendudukkan lawan Kunlavut dengan straight set 21-15, 21-14. Rentak kemenangan diteruskan beregu campuran profesional Chan Peng Sun, Goh Liu Ying yang menumpaskan lawan senegara Tan Kian Meng Lai Peijing dengan keputusan 21-14, 21-13 dalam pertembungan kumpulan A. Namun nasib berbeza buat beregu wanita muda negara Perlitan dan M. Tinah yang tewas di tangan pasangan Korea Selatan Kim Soyoung Kong Hyong 14-21, 14-21. Tiada diskriminasi. Penegasan itu dibuat Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berhubung isu penolakan pemberian visa kepada pemain skuash Israel bagi kejohanan berpasukan dunia lelaki yang sepatutnya berlangsung di Kuala Lumpur Disember ini. Jelas beliau, Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan Jabatan Imigresen Malaysia JIM sememangnya tidak membenarkan kemasukan atlet dari negara berkenaan. Apabila kita menganjurkan sukan-sukan antarabangsa, bukan kita tak pernah anjurkan, kita tidak pihak imigresen, pihak lain bukan pihak Kementerian Belia dan Sukan, bukan penganjur, tidak membenarkan atlet-atlet ini untuk masuk. Semua tahu ni. Dan apabila persekutuan antarabangsa memberi kebenaran meletakkan Malaysia sebagai tuan rumah kepada kejohanan sukan antarabangsa, mereka juga patut maklum bahawa kita tidak benarkan atlet daripada Israel untuk mengambil bahagian. Jadi saya fikir amat malang sekali lah kalau kita dituduh untuk bertindak secara diskriminasi dan sebagainya. Kejohanan skuash berpasukan dunia lelaki dijadual berlangsung di Kuala Lumpur dari 7 hingga 12 Disember depan dengan penyertaan 26 pasukan. Bagaimanapun, tindakan tegas Malaysia menolak pemberian visa kepada pemain dari Israel menyebabkan Persatuan Skuash Negara itu mengancam membawa perkara ini ke Mahkamah Timbang Sukan jika Persekutuan Skuash Dunia tidak menyelesaikan isu tersebut. Datuk Seri Ahmad Faizal ditemui selepas merasmikan Kompleks Majlis Sukan Negara dinilai. Kompleks sukan tersebut merangkumi keluasan lebih 2 hektar yang telah memulakan kerja-kerja pembinaan pada 1 Jun 2020. Berikutan kenaikan harga barangan di pasaran, Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan berharap pemasaran dan pengagihan barang basah serta keperluan perlu dikawal selia lebih ketat. Ia bagi memastikan tiada monopoli harga dalam pasaran oleh orang tengah berlaku dalam situasi kenaikan harga kini. Mengawal harga barang ini mesti dikawal oleh enforcement ataupun tindakan yang cukup tegas kepada orang-orang ataupun orang tengah yang memanipulasi harga. InsyaAllah, kalau dua perkara ini kita kawal, harga barang ini tidak akan naik secara menggila-gila pada ketika ini. Jadi saya cukup menyokonglah apa yang PM war-warkan bahawa
dia akan memastikan bahawa perkara ini tidak berpanjangan. Mengulas lanjut berkenaan faktor utama yang mempengaruhi isu ini, beliau menjelaskan kenaikan itu tidak dapat dielakkan atas beberapa faktor, terutama daripada pihak pembekal. Berikutan itu juga, peniaga juga terpaksa mengeluarkan modal tinggi untuk mendapatkan barangan tersebut, menyebabkan berlaku sedikit kenaikan harga. Keadaan ini juga disumbang oleh cuaca yang tidak menentu. Sebelum ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kenaikan harga ayam dan sayur-sayuran berpunca daripada peningkatan kos operasi syarikat penternakan, kos import, kenaikan harga baja dan racun. Menjelang esok, program jualan keperluan asas untuk keluarga Malaysia akan dilancarkan. Ia melibatkan pelbagai barangan harian dengan harga antara 15 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Ia merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna selain pelibatan beberapa agensi berkaitan perbekalan. Antara barangan keperluan asas yang bakal ditawarkan ialah ayam proses standard, telur ayam, ikan segar dan sejuk beku. Manakala sayuran termasuk cili merah, bawang besar, tomato, sayur berdaun kubis dan kentang. Inisiatif ini akan diperluas ke seluruh negara, terutama di kawasan bandar utama, pinggir bandar dan pedalaman. Program ini bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Seterusnya, Zakat Pulau Pinang ZPP terus mempertingkat usaha membantu golongan asnaf fakir dan miskin di negeri itu menerusi pelbagai program bantuan. Ia meliputi peruntukan sebanyak RM322,000 kepada Jabatan Kerja Sosial Hospital-Hospital Pulau Pinang di bawah segmen kesihatan. Laporan wartawan Zatul Iqmah Muhammad Nur. Bersesuaian dengan cogan kata amanah ummah dijaga, hak asnaf terbela, ZPP komited membantu mereka yang memerlukan, termasuk golongan pesakit beragama Islam yang kurang berkemampuan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan tersebut, sebanyak RM162,000 disalurkan untuk geran tahunan. Ia diberikan kepada 5 buah hospital dan sebuah klinik kesihatan negeri. Di majlis sumbangan daripada zakat untuk hospital-hospital, klinik di seluruh negeri Pulau Pinang, untuk Jabatan Kerja Sosial, hospital-hospital, dan sumbangan yang diperuntukkan pada zakat kepada Jabatan Kerja Sosial ini untuk disumbangkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Baki RM160,000 lagi diperuntukkan untuk sumbangan mesin bantuan oksigen kepada hospital di Seberang Jaya dan Kepala Batas. Dan oksigen concentrator ini sebagaimana yang kita semua sedia maklum, penting untuk pesakit-pesakit, contohnya pesakit COVID-19 lah, yang sekarang ini masih lagi melanda seluruh negara. Juga untuk pesakit yang menghadapi masalah pernafasan. Dan ini juga sebenarnya untuk digunakan oleh golongan asnaf supaya mereka dapat hidup dengan lebih selesa dan boleh bekerja untuk mencari rezeki bagi keluarga masing-masing. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri berperanan untuk membuat penilaian terlebih dahulu sebelum menentukan pesakit yang layak menerima bantuan disediakan. Kami pun terima kasihlah pada Pusat Zakat Pulau Pinang kerana memberi sumbangan setiap tahunlah untuk membekalkan dari segi kewangan untuk kita membantu pesakit-pesakit kita yang tidak berkemampuan, terutamanya bagi pembayaran bil hospital, pembelian peralatan-peralatan perubatan yang mereka tak mampulah. Sumbangan mesin bantuan oksigen dan geran tahunan ini merupakan salah satu program di bawah Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang bagi segmen kesihatan.
Dengan peruntukan sebanyak RM322,000 yang disalurkan ini, ia secara tidak langsung dapat meringankan beban pesakit untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Satu Hikmah Muhammad Noor, Berita RTM. Keputusan kos menunaikan haji bagi 2022 sama ada kekal atau meningkat akan diputuskan Kabinet selewat-lewatnya Januari hadapan. Lembaga Tabung Haji dijadual akan memberikan taklimat berhubung isu itu minggu hadapan sebelum dibentangkan kepada Majlis Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, sebarang keputusan mengenainya akan turut mengambil kira golongan B40 yang belum menunaikan haji atau umrah selain pematuhan SOP terkini dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Perkara itu kita tak boleh nak bercakap ni, biar naik nanti ke atau turun ke, kita bincang. Pasal baru ni pun umrah pun kita tengok kos dia naik 2,000 umrah baru ni kan, padahal umrah tu 10 hari saja. Jadi bagaimanapun kita harapkan win-win lah, win-win untuk pendeposi pun kita nak kena jaga kebajikan dia, kepada jamaah pun kita juga kena jaga dia. Dua-dua ni kita kena nak jaga dua-dua keadaan. Sementara itu mengenai penetapan kuota haji bagi musim haji tahun hadapan, kerajaan masih menunggu keputusan rasmi mengenainya daripada Arab Saudi. Cadangan menaikkan harga lantai getah sekerap kepada RM3.50 sekilogram masih di peringkat perbincangan. Bagaimanapun, kenaikan harga antara RM2.50 hingga RM3 sekilogram akan dilaksana secara berperingkat. So kita masih lagi peringkat jawatankuasa untuk meneliti, membincang bagaimana kita nak. Kita cuba, kerajaan takkan supaya untuk menyampaikan harga lantai ke RM3.50. Cuma sekarang dalam peringkat perbincangan bagaimana kita nak melaksanakannya, bagaimana kita nak dapatkan dana yang kita boleh kumpulkan. Dan juga bagaimana kita boleh mungkin kalau tak sampai RM3.50 pun mungkin dari RM2.50 ke RM3 dulu ke mungkin peringkat-peringkat. Jadi ada kenaikan sikit. Tambahnya, kerajaan sentiasa berusaha membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun, Emily, menerima anugerah bilik paling bersepah di United Kingdom. Pencalonan dibuat bapanya sendiri, Steve, yang tidak tahan melihat keadaan bilik anaknya yang terlalu bersepah. Pertandingan dianjurkan sebuah syarikat pengeluar katil, Happy Beds. Pertandingan itu mendapat sambutan menggalakkan kebanyakannya daripada ibu bapa yang menghantar gambar bilik anak mereka yang bersepah. Pemenang akan menerima katil baharu keluaran Happy Beds berharga £400 atau RM2,254. Sebuah video sekitar majlis merisik di daerah Pati, wilayah Jawa Tengah menjadi tular. Keluarga calon pengantin lelaki membawa pelbagai bentuk hantaran yang unik untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan. Menerusi video yang dikongsikan di TikTok ini, hantaran yang dibawa termasuk seekor lembu, perabot rumah, pelbagai hasil tanaman, motosikal berkuasa tinggi, setandan pisang dan beras. Kesemuanya dibawa oleh sekumpulan rombongan yang ramai. Seorang pengukir patung dari Brazil berjaya menghasilkan beberapa patung bayi yang digelar Babies Reborn. Dengan pengalaman mengukir selama 15 tahun, Ana Paula Gumeres menggunakan beberapa bahan seperti kain bagi membentuk badan, manakala kepala dan anggota badan lain dibuat menggunakan getah. Patung-patung unik ini dijual pada harga $1,300 Amerika dan mendapat perhatian pelanggan daripada beberapa negara termasuk Eropah dan Amerika Syarikat. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Rabu 1 Disember 2021. Terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua demi seluruh keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.